Selamat petang, salam sejahtera. Semua orang di Malaysia sudah tahu satu perkara yang dilakukan oleh Najib yang di luar kebiasaan orang biasa, yaitu memecat sekali lagi firma Guaman yang mewakilinya. Susulan itu, kita nak dengar apa komen Zaid Ibrahim selepas dipecat Najib Tun Razak. Cerita ini agak sadis, duka cita, luar biasa, mengejutkan, menyedihkan, menyeramkan, semualah ada. Manakan tidak, di saat akhir perbicaraan Najib ini, mulanya Najib memberhentikan serta-merta pasukan peguamnya, yaitu Safi Abdullah, dengan harapan supaya akulah secara pribadi, aku ingat dengan penggantian pasukan peguam ini akan memuaskan hati Najib dan akan memberikan kemenangan kepada Najib dan mungkin akan memberikan sinar harapan kepada Najib. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya. Bak kata netizen sekarang, banyak tweet yang sedang tular mengatakan Najib silap langkah, makan diri sendiri. Perangkap Najib makan diri sendiri, kata netizen. Manakan tidak, Najib menukar peguam di saat akhir kini menjadi masalah besar pula terhadapnya. Dan hari ini, pada hari yang keempat perbicaraan Najib yang hanya berbaki tinggal 5 hari lagi untuk didengar, akhirnya Najib tampil membuat keputusan yang aku fikir tak pernah aku bayangkan, dan mungkin semua orang pun tak pernah memikirkannya mungkin dibuat oleh Najib. Apa yang dibuat Najib? Dia pecat sekali lagi pasukan pembelaannya, yaitu Zaid Ibrahim. Sekarang mari kita lihat apa komen firma Guaman Zaid Ibrahim selepas pasukannya dipecat serta-merta oleh Najib. Dan sebelum itu, sebelum saya lupa, ini semua susulan daripada selepas Hisham Hisam cuba menarik diri daripada mewakili Najib. Walau bagaimanapun, apa yang terjadi, peguam itu tidak dibenarkan oleh Mahkamah Persekutuan menarik diri, kerana menurut hakim ataupun 5 panel hakim, menjadi tanggung jawab mereka untuk mempertahankan Najib. Hak Najib untuk dipertahankan. Walau bagaimanapun, selepas tidak diterima permohonan itu, apa yang Najib buat? Dia pecat pasukan pembelaannya, tetapi Hisham pula tidak dipecat. Aku tak tahulah apalagi taktik atau apalagi alasan Najib memecat pasukan peguamnya tetapi meninggalkan Hisham sebagai pembelanya. Tak tahulah apakah maknanya di situ. Dan ramai orang tak tahu proses untuk menarik diri sebagai peguam seorang pesalah bukannya seperti makan nasi yang makan nasi cuci tangan. Tak seperti itu. Rupa-rupanya di mahkamah, terutamanya Mahkamah Persekutuan, sekiranya peguam itu ingin menarik diri daripada mewakili seorang yang dia wakili, perlu memohon terlebih dahulu kepada mahkamah. Tidak boleh tarik diri sesuka hati, dan mestilah membuat affidavit ataupun membuat alasan mengapa dia menarik diri. Perlu ada alasan yang kukuh. Itu pun perlu diluluskan oleh mahkamah. Bukan semestinya dia memohon dan terus dapat. Itulah namanya permohonan. Memohon maknanya iya atau tidak, terpulang kepada mahkamah budi bicaranya. Sekarang kita nak lihat apa komen Zaid Ibrahim selepas dipecat Najib. Ini katanya, kami dah lakukan terbaik, tapi keputusan mahkamah sukar dipercayai, kata Zaid Ibrahim. Peguam Zaid Ibrahim berkata firma guamannya yang baru telah melakukan yang terbaik selaku peguam Najib Razak dalam kes rayuan SRC internasional melibatkan dana RM42 juta. Katanya, keputusan mahkamah menolak permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk mengemukakan bukti baru sukar dipercayai. Sukar dipercayai kah atau sukar nak diterima? Aku tak tahulah.
pilihan mana satu, tapi mungkin kedua-duanya sesuai. Dalam satu kenyataan panjang lebar hari ini, Zaid berkata, dia yakin bahwa bukti baru yang ingin dikemukakan Najib mempunyai kesan umpama nuklear terhadap rayuan itu. Selepas meneliti material berkenan, itu kata Zaid Ibrahim, belum tentu itu kata Hakim Mahkamah Persekutuan. Kalau Zaid Ibrahim kata itu seperti ada kesan umpama nuklear, belum tentu hakim di Mahkamah Persekutuan mempunyai pendapat yang sama dengan Zaid Ibrahim. Mungkin Zaid Ibrahim melihatnya berbentuk bulat, tetapi mungkin hakim di Mahkamah Persekutuan melihatnya berbentuk tiga segi. Kita tak tahu. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat subjektif. Kami percaya bahwa permohonan itu berasas dan sangat menarik, kata Zaid Ibrahim. Malangnya mahkamah dalam kebijaksanaannya tidak fikir begitu, katanya. Itulah yang saya kata tadi. 5 orang hakim yang mewakili, yang mendengar pendengaran ini, bukan 1 orang. 5 orang hakim sebulat suara menolak. Maknanya, mereka sudah bersetuju bahwa ianya tiada kaitan dengan kes Najib ini. Walaupun Zaid Ibrahim berkata ia sangat menarik, tetapi mahkamah dengan kebijaksanaannya tidak fikir begitu, kata Zaid Ibrahim. Adalah sukar dipercayai, kata Zaid Ibrahim, bahwa mahkamah tertinggi di negara ini akan menafikan hak Najib untuk mengemukakan bahan yang relevan dan bukti yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dan keadilan ditegakkan, kata Zaid lagi. Malangnya juga adalah apabila yang dikatakan oleh Tuan Zaid Ibrahim ini bahwa hak Najib, Mahkamah Tinggi di negara ini menafikan hak Najib, pada pendapat aku hak Najib tidak ada satupun yang telah dikurangkan, sama seperti orang lain. Inilah yang kita mahu, tidak ada gulungan kayangan, semua dilayan sama rata. Itu yang kita nak kepada sistem di Malaysia. Selain daripada itu, permohonan Najib untuk mengemukakan bukti baru itu adalah berasas bahawa Hakim Perbicaraan Kes SRC Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mempunyai konflik kepentingan berikutan jawatannya sebagai Peguam Am di Maybank sebelum ini, katanya. Balik-balik mereka cakap tentang Muhammad Ghazali, Muhammad Nazlan, balik-balik tentang Hakim ini. Seperti yang dikatakan Rafizi Ramli, kalau nak beri bukti baru yang lebih relevan. Contohnya, buktikan bahawa duit itu tak masuk di akaun Najib. Kedua, buktikan bahawa Najib tidak guna duit itu untuk beli barang mewah. Ketiga, buktikan bahawa duit itu memang daripada penderma Arab. Itu baru bukti baru, kata Rafizi Ramli. Zaid berkata, firma guamannya membuat keputusan untuk menerima kes berkenan lebih-lebih lagi kerana mereka percaya kes tersebut memerlukan pendekatan dan perspektif baru. Ia juga memerlukan beliau untuk meninggalkan perkara yang tidak perlu dan serangan peribadi terhadap Hakim Nazlan yang telah mendengar perbicaraan, kata Zaid. Bagaimanapun, katanya, keputusan Najib untuk menggugurkan mereka sebagai peguamnya adalah kerana bekas Perdana Menteri itu percaya peguam tidak boleh melakukan apa-apa lagi yang berguna dalam rayuan yang sedang berjalan. Yang ini aku agak terkejut. Yang ini aku tak boleh terima sebenarnya. Kerana kalau Najib menggugurkan Najib menggugurkan peguam ini kerana bekas Perdana Menteri itu tidak percaya peguam. Perdana Menteri itu percaya peguam tidak boleh melakukan apa-apa lagi yang berguna dalam rayuan yang sedang berjalan. Jadi siapa lagi kah yang boleh berguna untuk Najib? Takkan Najib nak memperjuangkan dirinya sendiri, berujar untuk dirinya sendiri pula. Zaid berkata ini kerana bekas Perdana Menteri itu percaya hakim sudah menganggap penyusunan semula pasukan peguamnya pada akhir Julai lalu adalah cubaan untuk menangguhkan prosiding. Saya kesal. Inilah sebabnya langkah Najib memakan diri. Kan bagus kalau Najib tidak menukar pasukan peguam hari itu.
Saya kesal kerana walaupun usaha terbaik peguam utama Hisham Teh Pok Tek dan peguam dalam pasukan saya dari Kuala Lumpur dan Singapura, kami tidak dapat menepis salah tanggapan yang menyedihkan ini, katanya. Pada akhir Julai lalu, firma Zaid, Tuan Zaid Ibrahim, Suflan TH Liu dan Partners dilantik sebagai peguam baru Najib menggantikan pasukan peguam diketuai Muhammad Safi Abdullah. Tidak sampai sebulan kemudian, firma guaman Zaid telah diberhentikan sebagai peguam Najib hari ini. Wow, sedihnya, tak sampai sebulan dipecat lagi. Sekian dulu perkongsian hari ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.